Bilakah tamatnya tempoh qasar? Tulis dia. Tamat, waktu tamat tempoh qasar. Bila? Dan perjalanannya itu habis. Tamat mana habis? Tamat tempoh dengan ia kembali kepada negeri atau kampung watannya itu. Bila kita balik sapa ke kampung kita, tamatlah qasar. Kalau kita tak solat lagi, kita kena tamamkan solat, sempurnakan solat. Walaupun ia lalu sahaja melalui watannya itu, dia lalu lah, tapi lalu ke kampung dia, kata tak boleh juga sini kita. Walau kana maran bihi, mana kalau lalu ke kampung dia tu kira putus itu. Mau nak pergi pula mula semula. Ataupun ia kembali ke tempat yang lain pula, bukan kepada watannya itu. Maknanya dia mari sini tapi nak pergi lain. Oleh kerana dia berhenti dah di sini, maka dia putus kejap, lepas tu sambung balik. Maknanya tulis bila ke tamat tempoh qasar, bila dia balik ke kampung dia ataupun dia lalu ke kampung dia. Yang kedua, tulis. Dan ia berniat bermukim tempat itu secara mutlak, maknanya kira mau nak gimana apa ni, tak ada dah, berhenti sini ya, habislah. Secara mutlak maknanya tak ada limit. Itu makna secara mutlak dia berhenti secara tak ada limit. Maka dalam keadaan itu putuslah perjalanannya itu dan tidak boleh lagi jamak qasar sembahyangnya itu. Kita ni nak gimana lagi destinasi, tak ada dah, sini dah. Habis dah musafir kita, habis kita berehat sini. Berapa lama tak tahu. Maka putuslah dia punya qasar. Tak boleh nak qasar dah, tak boleh jamak dah. Atau tulis nombor 5, nombor 3, putus jamak ni, putus qasar. Atau ia berniat hendak bermukim di tempat itu selama 4 hari. Nak duduk berapa hari sini? 4 hari. Dengan tidak mengira hari ia sampai ke tempat itu dan hari keluar dari tempat itu, maka perjalanannya dikira habis dan ia tidak boleh jamak qasar. Ini kita nak bagi penjelasan di sini kepada ahli-ahli musafir, terutamanya kepada ibu-ibu, bapa-bapa. Ramai di kalangan kita ni bila pergi melawat rumah anak, dia salah faham. Nak gimana tu? Nak pergi tengok anak, boleh cucu baru ke, boleh ikutlah apa-apa sajalah. Berapa hari nak duduk? Seminggu. Ingat makcik, pakcik, kalau nak duduk seminggu di rumah anak Kuala Lumpur, maknanya kita boleh qasar jamak dalam perjalanan saja. Dalam perjalanan saja boleh qasar jamak. Bila sampai di tempat tadi, putus, tak boleh qasar, tak boleh jamak dah. Dia kata 4 hari ustaz, saya nak qasar dulu 3 hari pertama. La. Ini ramai kita dengar orang tanya, dia kata saya kalau pergi rumah anak 3 hari pertama tu kita qasar dulu, qasar jamak dulu, hari yang keempat baru putus. Kita kata la, silap teknikal itu. Yang betulnya kalau kita nak duduk lebih daripada 4 hari, maka sampai itu putus, tak boleh qasar dengan jamak. Dia boleh qasar dalam perjalanan semata-mata. Faham tadi? Boleh faham dah? Alhamdulillah. Kena ingat lah. Habis kalau saya nak qasar jamak, pergi duduk 3 hari. Nak gimana tu? Rumah anak nombor 1 sini duduk 3 hari, 4 hari, lepas tu pergi pula rumah anak negeri lain pula lah. Jangan ada jiran-jiran sebelah tak jadi, musafir pula. Baru boleh tukar. Mana kalau anak dia ada seluruh Malaysia ke, jalan sebulan nak boleh kau sama habis. 3 hari sini, 3 hari, 4 hari sini, habis. Banyak dah kita hurai tajuk ni dalam kitab Al-Mu'tamad dan juga dalam kitab Al-Fiqh Manhaji. Tulis nombor 3. Nombor 3. Yang ketiga, putus. Yang keempat, tulis yang keempat.
Yang keempat, ataupun ia sampai ke tempat itu dan ia tahu bahawa hajatnya tidak tercapai dalam masa 4 hari, yakni ia memerlukan berada di situ lebih dari 4 hari kerana hendak menunaikan hajatnya, maka dengan sampainya ia ke tempat itu dengan mengetahui yang demikian itu, perjalanannya habis dan tidak boleh melakukan sembahyang jamak qasar lagi di tempat itu bila ia sampai ke tempat yang ditujunya itu. Baik, kita sekarang ni kita pergi urusan perubatan. Masalah sakit lah, jantung ke apa dia, afanallahu wa iyyakum, Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Siapa-siapa hospital, doktor pun saya mau cek, tengok, oi, seminggu barulah cukup dia punya rawatan. Maka sampai tu tak boleh dah qasar. Sebab kita tahu jarak, kita tahu masa tempoh dia lebih daripada 4 hari. Doktor kata seminggu kena duduk sini, pembedahan ini makan masa seminggu. Baik, berbeza dengan suasana ni. Kalau ia berharap hajatnya itu dapat ditunaikan pada tiap-tiap waktu, maka ia boleh melakukan sembahyang qasar dan jamak selama 18 hari. Contohnya yang kedua, orang ini sampai di hospital, doktor kata mengikut kajian saya rawatan ini perlu pada 4 hari. 4 hari. Hari boleh kita qasar jamak. Mari hari yang kelima, dia panggil implikasi apa pula dah, ada masalah. Hok jahit tadi soyok kau apa benda, yang penting ada masalah. Doktor kata kita tambah lagi 1 hari, tambah lagi sehingga berapa hari, tengok ni. Maka ia boleh melakukan sembahyang qasar dan jamak dalam masa menunggu 1 hari itu selama 18 hari. Kita boleh tunggu sampai 18 hari. Duk main mengharapkan esok boleh keluar tu, insya-Allah. Mari doktor pula tanya tu, esok beres? Insya-Allah. Esok tak beres pula. Tambah sampai 18 hari. Ini anda mengajar fiqh mazhab Syafi'i. Kalau perbincangan lain, ada setengah jemaah kata, ustaz, banyak lagi pandangnya. Kalau nak ambil pandangnya semua panjang perbahasan. Ini perbahasan mazhab Syafi'i. Kalau nak tengok perbahasan lain, kita tengok dalam apa yang ana ceramah khas, tajuk dia salat ketika masyaqqah dan musafir. Ada YouTube khas dalam masalah perbahasan tentang fiqh perbandingan mazhab. Baik, tengok ni tuan Syekh ni, tuan penterjemah bawa contoh pada kita. Ini adalah dipahamkan dari contoh kapal layar zaman dulu yang kematian angin. Kapal layar dia jalannya angin, sampai setepak angin tak ada, anginnya relax. Walhal angin itu diharapkan boleh datang bila-bila masa supaya mereka boleh meneruskan perjalanan, maka mereka menanti kedatangan angin untuk kapal layar itu boleh berlayar dan boleh melakukan jamak qasar selama 18 hari. Kita kata tu cerita kapal layar, kita tak ada kapal, naik perahu pun jarang-jarang. Maka yang penting bagi kita dalam masalah ini para pelajar, iaitulah isu perubatan tadilah. Kita kata perubatan. Ataupun na'udzubillah, minta berlindung Allah Ta'ala, orang ni masalah, masyaqqah. Siapa-siapa di satu tempat, kita punya duit ke habis ke, pasport kita ke ada masalah. Jadi pegawai kata 2 hari lagi siap. Tunggu lagi, tak sampai. Tunggu lagi sampai 18 hari. Boleh tunggu sampai 18 hari. Dalil-dalil dia ada dalam kitab yang panjang, ada sebut dalil. Tapi oleh kerana Tuan Syekh Fatul Mu'in tak sebut, ana ringkaskan di sinilah. Pelajarnya nak panjang, tengok dalam kitab Al-Mu'tamad